Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar SMK Sultan Alauddin, iaitu kelas tingkatan 3, 3 KAA 2, 3 KAA 3 dan tingkatan 3B. Okey, bertemu kita kembali dalam PKP version 3.0. Semoga korang sihat-sihat selalu. Okey, jadi dalam PDPR kita pada hari ini, subjek PJPK atau pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan tingkatan 3. So kita teruskanlah. Okey, jadi 2 minggu lepas sebelum PKP, saya ada bagi pengajaran PDPR lah, iaitu video tentang tajuk pengurusan mental dan emosi dalam topik pendidikan jasmani unit 1 pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau PIRS. Jadi untuk minggu ni saya sambung balik dalam topik pendidikan jasmani itu, tapi kita akan masuk dalam topik kekeluargaan. Jadi jom kita tengok pada slide yang saya sediakan. Okey, tengok pada skrin PJPK tingkatan 3 pendidikan kesihatan unit 1 pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu PIRS, under topik kekeluargaan. Okey, topik yang kita akan bincangkan adalah tentang sumbang mahram. Okey, ada yang tahu apa maksud sumbang mahram? Mesti korang tahu. Okey, dalam topik kekeluargaan ni kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita. Okay, yang pertama, untuk menjelaskan maksud sumbang mahram. So seharusnya kamu tahu apakah yang dimaksud dengan sumbang mahram. Yang kedua, mencadangkan cara berkata tidak untuk mengelakkan sumbang mahram. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini, kamu perlu pandai untuk kata tidak untuk mengelakkan berlakunya sumbang mahram. Okey. Yang ketiga, membincangkan peranan ahli keluarga untuk mengelakkan sumbang mahram. Jadi apakah peranan keluarga? Peranan ibu, peranan bapa dan peranan adik-beradik dalam untuk mengelakkan sumbang mahram. Dan lagi sekali, menjana idea untuk melaporkan kes sumbang mahram. Jadi bagaimanakah cara ataupun step ataupun langkah yang kita perlu lakukan untuk melaporkan kes-kes sumbang mahram yang berlaku di kalangan keluarga kita ataupun keluarga jiran kita lah. Okey, tengok sumbang mahram. Okey, ini adalah definisi apakah yang dimaksudkan dengan sumbang mahram. Jadi menurut Kamus Dewan edisi keempat, okey, yang ni, sumbang mahram merupakan perlakuan zina yang berlaku antara ahli keluarga yang terdekat. Okey, jadi ahli keluarga terdekat tu kita dah tahulah siapa dia. Contoh kalau kita abang, so ahli keluarga terdekat kita mungkin adik kita atau kakak kita, okey, ataupun mak kita, bapa kita lah. Okey. Jadi menurut Jabatan Agama Islam Selangor lah, ini definisi Jabatan Agama Islam Selangor, mendefinisikan sumbang mahram sebagai perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah dengan mangsa. Okey, sama jugalah sebenarnya dah tentulah adik ke abang ke mak ke bapa, semua tu adalah mempunyai pertalian darah dengan kita. Okey, next, dalam hukum syarak okey, apakah yang dimaksudkan dengan sumbang mahram? Persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang dilarang berkahwin bersama. Okey, ini adalah maksud sumbang mahram dalam hukum syarak. Okey, persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang dilarang berkahwin bersama. Jadi korang harus tahu apakah yang dimaksudkan dengan lelaki dan perempuan yang dilarang berkahwin bersama. Sebagai contoh, macam mak kita, bapa kita, adik kita, orang yang kita tak boleh kahwin lah. So hukuman dia, okey, maaf tak nampak sangat. Okey, Akta 559 Seksyen 20, kesalahan sumbang mahram. Okey, yang pertama, denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau 6 kali sebatan atau kombinasi antara tiga-tiga hukuman tersebut. Maksudnya dan kedua-duanya sekali lah, ataupun ketiga-tiganya sekali.
Okey, penggunaan sumbang mahram ni terbagi kepada dua. Yang pertama, lakuan secara fizikal. Okey, secara fizikal maksudnya kita lakukan benda tu dengan nampak. Okey, contoh, meraba kemaluan mangsa. Yang kedua, mangsa dipaksa pegang kemaluan pendera. Okey, yang kedua adalah lakuan secara bukan fizikal. Okey, bukan fizikal ni maksudnya rangsangan secara lisan, apa berkata-kata pertuturan dan juga cakap-cakap lucah lah. Tak kisahlah cakap direct ke ataupun guna telefon ke, WhatsApp ke apa, itu semua adalah sumbang mahram. Okey, punca-punca yang menyumbang kepada sumbang mahram. Apa dia punca-punca dia? Jadi untuk kali ni saya berikan sebagai tugasan lah kepada korang. Okey, berikan 5 punca yang menyumbangkan kepada sumbang mahram. Kamu perlu jawab dalam kertas kajang, kemudian snap dan hantar jawapan tu kepada saya melalui WhatsApp. Okey, lepas ni lah, lepas korang nonton video ni Alright. Seterusnya, cara mengelakkan sumbang mahram. Okey, di sini ada beberapa cara lah untuk mengelakkan sumbang mahram. Yang pertama, mengunci pintu bilik. Okey, bila kamu duduk dalam satu rumah, so mungkin kalau ibu bapa kamu ada menyediakan bilik-bilik yang tertentu lah, maksudnya kakak kamu satu bilik ataupun adik dengan adik perempuan kamu. Lepas tu kamu yang lelaki ni dengan adik lelaki kamu kan, jadi memang dah terasing lah. Jadi kamu perlu kuncilah pintu bilik tu. Antara cara-caranya lah untuk mengelakkan sumbang mahram ni. Takut nanti mungkin abang kamu masuk, kakak kamu masuk ke kan, dia kunci, nanti berlakulah perkara yang tidak diingini. Kemudian yang kedua tu, meminta kebenaran sebelum masuk ke bilik. Ini adalah satu cara yang baik lah sebenarnya. Kadang-kadang kita tak tahu, bila kita fikir kita satu keluarga kan, kadang macam sampai satu tahap kita macam tak kisah pula. Kita tak kunci bilik, kamu berlepas mandi, tiba-tiba adik kamu masuk ataupun abang kamu masuk, terjah macam tu. Itu mendatangkan bahaya lah kepada kamu. Jadi mintalah kebenaran sebelum masuk ke bilik. That's why lah sebelum tu kena kunci dulu. Okay. Kemudian next, okay, memakai pakaian sopan semasa di rumah. Okay, ni memang penting sebab kita dalam Islam pun kita perlu jaga aurat. So walaupun kita adik-beradik sebenarnya, okay, kenapa kita kena tutup aurat? Okay, yang pertama sebab yalah, bila kita berpakaian menjolok mata, kita tak tahu, kadang-kadang abang kita, adik kita dia dah ada nafsu kan, dia pandang kita macam tu, nanti perkara yang buruk akan berlaku lah dalam rumah tu. Contohnya macam tadi lah, bila kunci pintu bilik tak kunci kan, adalah yang terjah masuk kunci, habis. Okey, jadi yang seterusnya, mengamalkan konsep sentuhan selamat dan tidak selamat dalam ahli keluarga. Jadi ini peranan ibu bapa lah sebenarnya. Antara adik-beradik ni kita ada juga batasan dia. Okey, sentuhan tu macam mana? Boleh ke kita sentuh ugut-ugut ke, boleh kita pegang kalau sentuh cuit-cuit tu tak kisah sebenarnya, tapi kadang sampai tahap kita peluk, cium, benda tu kalau boleh bila dah besar-besar tu jangan buatlah, jangan amalkan. Okey, kadang-kadang ada setengah orang tu bagi dia orang biasa je. Okey, sebenarnya tak boleh lah, tak manis lah. Kalau saya bagi saya tak manis. Sebab saya pernah tengok ada satu keluarga ni memang dia rapat antara adik-beradik dengan mak bapak dia. Okey, sampai dah besar-besar pun peluk, cium lagi kan. Kalau macam saya, memang saya tak buat lah. Kalau peluk, cium pun cium dahi kat anak kan, tu je lah saya rasa. Okey, tak adalah macam peluk lama-lama tu benda-benda tu kena elak. Okey, mengamalkan konsep sentuhan selamat dan tidak selamat dalam ahli keluarga. Itu maksud dia. Jadi kat sini kalau lihat gambar ni, tengoklah tempat-tempat yang kita kena hati-hati lah. Okay, tempat-tempat yang sensitif orang cakap, mulut, dada dan juga sekitar kemaluan tu lah. Okey, peranan ahli keluarga untuk mengelakkan sumbang mahram. Apakah peranan ahli keluarga? Peranan ibu, peranan bapa, kakak, abang, adik. Okey, masing-masing memainkan peranan sebenarnya. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama, berikan pendidikan agama yang cukup. Ini ibu bapa lah. Okey, bapa berperanan memberikan pendidikan agama yang cukup kepada anak-anak mereka. Jadi
macam kat sekolah memang dah ada lah pendidikan agama, memang sekolah-sekolah pun memang menerapkan pendidikan agama yang cukup. Cuma di rumah tu ibu ataupun bapa kenalah macam amalkan contohnya macam sembahyang sama-sama. Okey, lepas tu ajarlah, kalau boleh beritahulah apa yang dilarang, apa yang disuruh oleh Allah SWT ataupun agama kita lah. Okey, yang kedua, membezakan sentuhan kasih dan nafsu. Ni ibu bapa dan juga adik-beradik kita lah. Okey, kalau kita nak pegang, boleh pegang, tapi cara kita nak pegang tu bukannya cara bernafsu. Contoh macam pegang tangan betul urut-urut, tu tak boleh. Ataupun peluk, cium leher, itu tak boleh. Kalau peluk, macam bapa peluk anak perempuan, cium dahi, okey, settle. Macam tu kira boleh diterima lagi lah. Ketiga, membaiki status ekonomi, sediakan rumah selesa dan selamat. Okey, ni kalau kita lihat macam orang yang berada mungkin tak ada masalah sangat tapi macam orang-orang yang sederhana sederhana ni kadang rumah kecil, tapi ibu bapa kena terapkan pendidikan agama satu. Lepas tu dalam rumah yang kecil tu kena jugalah macam sediakan tempat-tempat tertentu lah untuk anak perempuan dan anak lelaki. Tak kisahlah, kalau boleh, kalau macam bilik tak ada sangat, cubalah buat partition, buat macam penghalang ke divider supaya nanti ialah macam tidur malam tak adalah macam abang bangun tengok benda-benda tu. Kita ialah mungkin dalam keluarga kita tak berlaku, tapi keluarga lain kita tak tahu memang ada kes macam tu. That's why lah kadang-kadang kat berita-berita tu keluar kes rogol, semua mahram, apa semualah. Okey. Kemudian yang keempat, memantau penggunaan media massa dan media sosial. Ni zaman sekarang ni lah. Media massa ni maksud macam TV, majalah, apa tu, surat khabar ke. Jadi benda-benda ni kena ibu bapa kena pantau lah. Okey, majalah apa yang anak kita tengok. Okey, lepas tu macam media sosial. Okey, bila ada internet, macam-macam kita boleh akses sebenarnya. Jadi ibu bapa kena pantau lah benda-benda semua tu. Kalau benda yang baik kita tak kisah, kalau benda yang buruk-buruk tu that's why lah kita kena pantau, sebab benda ni lah yang boleh menyebabkan sumbang mahram. Okey, next, yang kelima, pengasihan tempat tidur anak lelaki dengan perempuan. Jadi ni saya dah terangkan tadi lah. Ibu bapa kalau yang berada ke yang tak berada pun, kalau boleh lah, yang berada sure boleh punya kan, bilik mesti banyak. Jadi anak-anak lelaki ataupun perempuan dia boleh asingkan. Cuma kalau yang sederhana ni lah ataupun yang susah ni, kadang-kadang tu lah satu rumah tu, itulah dia bilik, itulah dapur dia, itulah tempat makan dia. Jadi ibu bapa kena pandai lah buat partition macam saya cakap tadi, buat partition ke ataupun no choice lah, kena buat bilik satu untuk anak perempuan. Okay, next, yang keenam, prihatin dengan masalah, kongsi masalah dan pendapat. Jadi ibu bapa dengan anak-anak semua ni kena selalu bersama lah. Maksud saya, kalau macam kita makan bersama tu, okey, tanya apa masalah. Kalau masalah tu perlu cakap face to face ke, jadi kita bawa berbincang, beritahu apa masalah dan kita beri pendapat lah. Okey, next, 7, menentukan batasan hubungan antara keluarga. Jadi peranan ibu bapa lah ni sebenarnya macam dia lebih kurang juga macam menyediakan bilik-bilik untuk anak lelaki, anak perempuan tu. Jadi itu adalah batas-batas dia. Contoh macam berpeluk-pelukan apa semua, itu ada batasan dia. Tak boleh nak melampaui batas lah. Okey. Yang ke-8, memantau pergaulan, elakkan pergaulan bebas. Okey, pergaulan bebas ni macam tadi dah saya cakap tadi, benda ni macam berpeluk-pelukan, sedangkan kita ni adik-beradik, kita ada batas dia sebagai adik-beradik. Bukannya macam apa, macam kawan-kawan ke, boleh peluk-peluk, cium-cium pula kan, yang terlampau lah maksud dia. Okey. So next, kita pergi kepada melaporkan kes sumbang mahram. Jadi kalau berlakunya kes sumbang mahram di kalangan keluarga kita ataupun jiran-jiran kita lah, dan kita ni bukan nak cakap kita ni nak menyebuk ke apa, tak. Tapi kadang-kadang
peranan kejiranan tu memang penting lah. Contoh kalau kita mati pun jiran juga yang datang melawat kita. So bagaimanakah cara untuk kita melaporkan kes rumah mahram ni? Yang pertama, kita mengadu kepada orang yang percayai. Contoh kalau kamu duduk kat sebuah taman, siapa yang kamu nak mengadu? Kalau mak bapak kamu pun kamu tak boleh nak ngadu, takut kan, sebab mungkin mak bapak kamu lah yang jadi haruan je kan makan anak ni. So kamu pergilah jumpa ketua kampung ataupun imam masjid di tempat korang tu. Yang kedua, kita boleh laporkan pihak polis. Jadi kamu boleh call pihak polis, beritahu apa masalah, buat laporan. Itu paling mudah lah tu dan paling selamat. Seterusnya, ataupun kita boleh hubungi talian kecemasan 999. Ni macam bomba polis apa semualah. Macam tadi lah ni lapor kepada pihak polis tadi. Seterusnya, kita boleh hubungi talian kasih. Okey, tengok kerajaan ada menyediakan aduan masyarakat tu. Talian kasih tu 15999. Korang boleh SMS ataupun WhatsApp pada nombor 0192615999. Jadi kat sini macam-macam lah dia punya program yang dijalankan, seperti kaunseling, aduan penderaan, perlindungan kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perawatan kesihatan reproduktif dan masalah sosial remaja. Okey, dan akhir sekali kita boleh kontak tempat perlindungan bawah Jabatan Kebaikan Masyarakat. Okey, jadi itu saja topik yang ataupun yang kita bincangkan lah, iaitu kes sumbang mahram ni. Okey, kita pergi kepada tugasan. Okey, sebagai tugasan yang pertama tu, kamu lihat komen maklumat diri anda di ruangan komen video ini. Okey, apa yang kamu perlu tulis di ruang komen tu, kamu perlu tulis singkatan nama sekolah, contoh SMK SA, koma ke stroke ke dash ke apa, kemudian nama kamu, type nama kamu, nama penuh. Lepas tu tulis kelas. Okey, ini adalah sebagai kehadiran. Jadi untuk saya lihat kehadiran kamu, saya boleh tengok dekat komen yang ada daripada video tu lah. Okey, faham Faham ke tak? Lepas kamu tengok video tu, kamu pergi ke ruangan komen, kamu tulis singkatan nama sekolah, nama kamu dan juga kelas kamu. Itu je. Okey, di situ saya boleh tengok lah sebagai kehadiran siapa yang hadir. Okey, yang kedua, jawab soalan dalam buku kerja PJPK tingkatan 3. Okey, ni buku PJPK tu yang saya dah berikan. So, jawab muka surat 99 dan 100. Jadi kamu jawab soalan tu, kemudian dah siap, ambil telefon kamera ke, snap. Okey, snap terangan jelas Ini kadang kabur lah, lepas tu gegar lah, lepas tu sengit lah. Okey, snap elok-elok. Lepas tu send secara Telegram atau WhatsApp. Saya rasa elok Telegram kot, sebab Telegram dia lebih jelas, lebih terang. Kalau WhatsApp ni dia dah compress gambar tu jadi gambar tu jadi tak sharp. Okey, yang ketiga, snap jawapan anda, hantar melalui WhatsApp. Okey, ni yang saya dah beritahu tadi lah. Okey, jadi bila kamu send tu, tulis nama kamu. Okey, jadi itu saja PDPR kita pada hari ini. Jadi untuk minggu depan kita berjumpa lagi lah dalam topik perhubungan pula topik perhubungan. So diharap kamu dapat jalankan tugas-tugasan yang saya bagi tadi. Yang pertama tadi itulah, kamu kena tulis apakah punca-punca sumbang mahram tadi. Kamu tulis dalam buku tulis ataupun kertas kajang lah. Tulis, senaraikan 5 saja snap, send kat saya. Okay, itu tugasan pertama. Yang kedua, bila dah habis tengok video ni, kamu komen tadi. Okay, komen nama sekolah, short form lah, nama dan juga kelas, dan tugasan pada buku kerja ni. Okay, buku kerja ni, muka surat 99 dan muka surat 100. Siapkan, snap ke saya, bagi nama lah dengan kelas. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Hingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.